Bersama lagi dengan anda. Baiklah, terima kasih kepada anda semua. Jadi seperti mana yang kami janjikan kepada anda, sekarang mungkin kalau kita nak kembangkan lagi sumber pendapatan kita, bolehlah untuk kita mencuba selain daripada e-hailing, menjadi pemandu teksi juga boleh kerana pemberian syarat itu sudah pun dilonggarkan. Jadi kita nak bercakap dengan lebih lanjut berkenaan dengan apakah bentuk-bentuk kelonggaran syarat sebab mungkin anda ialah beredar bersara kan ada bercadang untuk menjadi pemandu teksi. Hari ini kita kongsi pada anda apakah kelonggarannya. Kami bawakan di studio hari ini selamat pagi diucapkan kepada Datuk Azlan Shah Al-Bakri selaku Ketua Pengarah Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Terima kasih. Okey, hari ini kita kita nak bercakap berkenaan dengan pembukaan lesen teksi individu baru kepada orang awam. Jadi kita dah kongsikan sikit berkenaan kelonggaran tu. Itulah tadi menarik minat ya. Saya jangkakan bila saya membaca macam seolah-olah kalau dulu lesen itu diberikan melalui persatuan, sekarang ini tidak. Ataupun bagaimana bentuk kelonggarannya, Encik Azlan? Okey, dia macam ni. Kalau dulu hakikatnya banyak pemberian lesen diberi kepada syarikat. So syarikat-syarikat ini akan memajak kenderaan ataupun permit kepada individu. Itulah hakikatnya. Jadi bila kita mendapat feedback, maklum balas daripada persatuan dan juga daripada pihak-pihak industri, mereka merasakan bahawa demi kelangsungan hidup, mereka mahukan agar lesen diberikan kepada individu. Jadi Kementerian Pengangkutan melalui Agensi Pengangkutan Awam Darat prihatin berkenaan dengan permintaan mereka. Jadi kita lah satu-satunya negara dalam dunia ini di mana lesen permit teksi diberi kepada individu dan tak diberi kepada syarikat. So memang betul, syarikat memang ada lesen teksi buat masa ini, tapi itu adalah lesen yang diberi pada zaman dahulu, legacy. Ya, so daripada 10 tahun sebelum ini hanya lesen-lesen individu dikeluarkan, dan yang buat yang paling istimewa sekarang ni pula kita melonggarkan syarat. Kenapa kita melonggarkan syarat? Nombor satu, kalau kita melihat statistik antara 40% daripada demografik pemain-pemain ataupun pemilik-pemilik teksi permit ini, mereka adalah di dalam lingkungan umur 60 ke atas. Itulah hakikatnya. Dan kalau kita tengok pula another demografik pula, 33% daripada pemilik-pemilik individu, dia punya demografik dari segi umur adalah antara 51 ke 60 tahun. Jadi apa kita buat? Kita nak longgarkan syarat, kita nak bawa masuk sama ada existing player ataupun pemain-pemain yang baru untuk apply dan juga dapat contribute kepada negara lah. Sebab secara tak langsung pengangkutan awam darat ini ia merupakan touch point untuk memastikan pemangkin kepada ekonomi negara. Itulah hakikatnya. Jadi apa yang kita buat sekarang, kita buka kepada individu. Sebelum ini pun kita buka individu, tapi sekarang ini kita longgarkan syarat. Kalau dulu kita perlukan 3 tahun pengalaman dan kita kurangkan kepada setahun. Sekarang tak perlu pengalaman. As long as dia ada PSV dan sebagainya, dan kita buka, kita bagi. Pengalaman dari segi memandu teksi. Oh, maksudnya perlu memandu teksi dahulu. Jadi 3 tahun. 3 tahun tu? 3 tahun sebelum ini pengalaman memandu teksi. Sebab kami punya database di mana setiap pemandu teksi hendaklah mempunyai driver's card ataupun kad pemandu. Betul. Dasar kepada kad pemandu data yang kami ada, bila mereka apply, kita melihat pada waktu dahulu untuk melihat sama ada mereka ada 3 tahun pengalaman memandu teksi dan kita beri. Itu dulu. Lepas tu kita kurangkan kepada setahun pengalaman. Sekarang ni tidak perlu pengalaman, kita buka dan kita memudahcarakan kepada permohonan-permohonan yang mereka apply lah untuk memohon sebagai lesen individu. Okey, sebarang perubahan dan juga syarat kelonggaran yang dilaksanakan dari tahun ke tahun ini, adakah ia memberi satu perubahan dari sudut pendapatan untuk kesemua pemandu-pemandu teksi ini? Adakah bertambah atau berkurangan? Bagaimana syarat kelonggaran ini impaknya terhadap pemandu teksi? Dia begini, pada waktu sekarang kalau kita tengok baru-baru ini dalam beberapa minggu lepas ataupun bulan lepas, terdapat rungutan dan rintihan bahawa kadar tambang e-hailing telah naik. Kenapa naik? Adalah kerana mereka melihat dari segi isu permintaan dan penawaran.
Bila permintaan tinggi dan penawarannya kurang dan naiklah tambangnya. Sebab perbezaan antara teksi dengan e-hailing ni dari segi tambang, teksi ni kita kawal selia dari segi tambang berdasarkan warta peraturan kerajaan. Tapi e-hailing pula ia harga-harga yang dinamik di mana tambang tidak dikawal selia. Jadi pada waktu keadaan di situ kita lihat bahawa permintaan untuk teksi telah bertambah. Ya, sebab bila kadar kadar e-hailing naik dan permintaan teksi telah tambah. Dan kita tahu teksi ni dia telah wujud sebelum zaman e-hailing, telah berkurun lama dia telah wujud. Dan dari segi ia telah membantu dari segi pendapatan negara, pendapatan individu dan sebagainya. Kita Agensi Pengangkutan Awam Darat, kita tak hanya melihat kepada infrastruktur pengangkutan awam. Kita juga melihat dari segi keselamatan. Kita juga melihat dari segi kelangsungan hidup pemandu-pemandu industri kita dalam memastikan mereka boleh berdaya saing. Itu yang paling penting. Jadi berkaitan dengan isu teksi dan e-hailing ni, bilanya adanya kadar tambang yang tinggi yang dikenakan oleh e-hailing dan teksi akan dapat permintaan yang tinggi pada teksi. Jadi cuma apa yang kita inginkan adalah permintaan buat masa ini adalah lebih kepada penggunaan aplikasi. Jadi harapan kita agar teksi pun mereka pun sama-samalah masuk dalam melalui aplikasi lah, penggunaan aplikasi lah dalam memastikan daya saing dan memastikan kemampanan mereka dapat dipertingkatkan. Maksudnya adakah aplikasi e-hailing yang ada sekarang ataupun teksi yang akan ada aplikasi sendiri? Buat masa ini mereka menggunakan aplikasi sedia ada. Berdasarkan kepada libat urus yang kami lakukan dengan persatuan, kami diberitahu bahawa persatuan juga sedang melihat untuk membangunkan aplikasi mereka sendiri. Bagi pihak kami kerajaan, kita mengalu-alukan mana saja yang ada aplikasi yang menepati syarat yang kita tetapkan, mereka boleh menggunakan ataupun mereka boleh membangunkan aplikasi mereka sendiri. Tidak menjadi masalah bagi kami. Okey. Tapi akan ada syarat-syarat tertentulah ya. Ya, betul. Sebab kita tak nak nanti mereka sewenang-wenangnya membina satu aplikasi tidak menepati syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak kerajaan atau maupun APA ini sendiri. Okey, ada persoalan bagaimana untuk penjawat awam? Adakah mereka layak untuk memohon pelesenan teksi ini? Ya. Ada 6 syarat yang kami tetapkan untuk permohonan ataupun sebagai eligibility criteria. Yang pertama, untuk penjawat awam memang tak dibenarkan. Dan apa yang kami lakukan sebelum-sebelum ini juga sama juga yang kami tak benarkan. Dan ia hanya tidak tertumpu pada teksi. Ia adalah kepada semua dari segi lesen-lesen pengenali. Sama ada mereka memohon lesen bas ataupun lesen teksi ataupun lesen lori dan sebagainya memang tak dibenarkan. Selain daripada syarat itu, kami pun tetapkanlah mereka tak bolehlah muflis, mereka kenalah register dengan SSM, milikan tunggal atau perkongsian, mereka mestilah memiliki PSV dan mereka tidak disenarai hitamkan oleh PDRM, Agensi Pengangkutan Awam Darat dan juga JPJ. Kan? Dan yang paling penting, mereka mempunyai 30% bukti keuangan, keupayaan untuk mengeluarkan kenderaan. Sekiranya mereka tidak mempunyai keupayaan, apa yang kita lihat adalah sama ada mereka mempunyai kenderaan sendiri yang sedia ada yang tidak digunakan. Sertakan sekali grant tersebut. Sekiranya tak layak ataupun tidak ada, kami hanya minta RM6,000 sebagai bukti keupayaan untuk menunjuk kepada kami dalam bank akaun dan kami akan bagi lesen. Semudah itu. Dari segi kriteria kenderaan pula bagaimana? Kriteria kenderaan apa yang kita buat ialah kenderaan tersebut adalah di bawah 10 tahun. Kalau dulu untuk melesenkan kenderaan tersebut hendaklah tidak melebihi 3 tahun. Kalau dulu. Sekarang apa kita buat ialah had usia penggunaan selama 10 tahun. Untuk memudah carakan kita hanya tetapkan 10-1. Bermaksud kenderaan 9 tahun dia nak lesenkan. Kita benarkan. Tapi penggunaan hanya setahun. Kalau kenderaan itu 5 tahun, hendak dilesenkan. Penggunaannya adalah 5 tahun dibenarkan. Sebab had usia penggunaan maksima yang kami benarkan adalah 10 tahun. So, fleksibiliti kami berikan untuk mengalu-alukan player-player existing atau player-player baru untuk memohon. Ya. Dan kami juga mengalu-alukan permohonan daripada kaum wanita untuk memohon lesen permit teksi. Sebab kalau kita lihat dari segi demografik, hanya 3% sahaja
kaum wanita yang memiliki ataupun memohon lesen teksi atau memiliki lesen teksi. So kita nak mengalu-ngalukanlah apa yang kita idam-idamkan adalah paradigma shift ataupun perubahan paradigma dalam kita memastikan industri teksi ini dapat berdaya saing dan mampan. Itu yang kita nak. Selalunya bila kita nak menarik perhatian kaum-kaum wanita ni, mereka memahukan ini insentif yang mungkin sedikit berbeza untuk menggalakkan mereka menyertai program-program yang ditawarkan. Adakah terdapat keistimewaan untuk pemandu-pemandu teksi wanita yang berkecimpung sebagai pemandu teksi ini? Buat masa ini, ia adalah sama antara kaum wanita dan kaum lelaki. Tapi banyak proses-proses yang telah dimudah cara dan dilonggarkan dari segi kriteria-kriteria yang diperlukan. Kami akan melihat dalam memastikan kaum wanita dapat juga tidak ditinggalkan. Kami mengalu-alukan permohonan daripada mereka. Yalah, sebab wanita ni dia punya kerja hakiki dia berbeza sikit jika nak dibandingkan dengan wanita kan, dengan lelaki kan. Jadi untuk mereka bekerja tu mungkin mereka memerlukan sedikit sokongan daripada pihak PAD sendiri untuk memberikan galakan. Dia begini, Syuhada. Kalau kita lihat sekarang wanita dah tak macam dulu. Kalau kita lihat kita sebagai contoh di prasarana kita mempunyai rapid bus. Kita mempunyai kaum wanita yang mempunyai lesen PSV yang memandu bas sepanjang 12.5 meter di Bandar Kuala Lumpur ini. Kan bukan mudah nak manuver bas di Bandar Kuala Lumpur 12.5 meter. Kalau di luar mungkin boleh dengan jam dan sebagainya. Kita di rapid bus mempunyai kaum wanita memandu bas 12.5 meter kenderaan berat lesen PSV di Kuala Lumpur so pada kami tak menjadi isu. Yang paling penting mereka ingin berdaya saing. Itu yang paling penting. Apa yang kita mahukan adalah kita mahu membantulah demi kelangsungan hidup, demi juga melihat dari segi touch point antara B40 dan juga kerajaan dan sebagainya dalam memastikan mereka dapat berdaya saing. Itu yang paling penting bagi kami. Cuma mungkin ada sedikit cabaran daripada stigma masyarakat terhadap teksi ini. Ada teksi yang tak pakai meter, terlampau mahal, charge kalau malam jadi double, triple dan sebagainya. Mungkin disebabkan stigma-stigma itu yang mendorong orang tidak berminat untuk menjadi pemandu teksi ataupun mungkin tidak menggunakan teksi walaupun ada persaingan dan ada perkembangan positif. Tapi stigma itu masih wujud sebenarnya, Encik. Ya, betul. Tapi pada pandangan saya, janganlah akibat segelintir itu kita labelkan sebagai keseluruhan. Kita ada ramai pemandu teksi yang jujur, yang bekerja keras dan sebagainya. Ya, mungkin di dalam mana-mana industri pun adalah beberapa ataupun segelintir yang mempunyai melakukan pekerjaan yang tidak mengikut proses dan prosedur. Itu kita akui. Tapi janganlah kerana segelintir itu kita labelkan secara keseluruhan. Saya rasa itu tak adil. Saya pun ada juga experience. Ada juga beberapa orang yang saya telah berjumpa yang pemandu yang jujur, yang memandu. Kadang-kadang ada yang memandu sampai 12 ke 16 jam sehari dalam mencari rezeki yang halal. Kan? Tapi ada juga yang ni. Tapi itu kita anggap dan kita harap mereka akan berubah. Itu sebabnya kita mengeluarkan sekarang permit teksi. Bermula daripada April sehingga hujung tahun ini, kita membuka sebanyak 1,000 unit permit teksi individu yang dilonggarkan syarat untuk membawa pemain-pemain yang baru dan juga pemain-pemain yang sedia ada untuk memohon. Dan kita akan melihat sekiranya ada permintaan yang lebih dan kita akan membuka dengan lebih besar lagi dari segi jumlah permohonan. So kita terbukalah. Okey. Setakat ini, saya difahamkan sudah dilancarkan sejak 18 April lalu. Kalau Datuk boleh kongsikan permintaan setakat ini daripada negeri-negeri yang paling tinggi mendapat memohon ni daripada mana, Datuk? Kalau kita tengok, dia lebih kepada Lembah Kelang. Tapi hakikatnya hanya 20% daripada 1,000 permit yang dipohon. Bermaksud hanya 200 saja. So ada 800 ekar kekosongan. Jadi niat kami pada hari ini adalah memastikan dan mengharapkan agar dengan platform yang sedia ada, ia dapat memberi ruang dan juga memberi kesedaran kepada yang lain untuk memohonlah. Dan ia masih terbuka dan kita masih memberi ruang dan peluang. Dan ada kes-kes di mana ada yang tidak berkemampuan. Kita tetapkan dari segi 30% tak mampu. Kita tetapkan tunjukkan geran kenderaan sedia ada. Tiada.
kita tetapkan juga sekurang-kurangnya RM6,000. Tak cukup. Kita longgarkan lagi pun ada. Dan bermaksud kita terbuka untuk memastikan mereka dapat memohon. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Azlan Shah Al-Bakri, Ketua Pengarah Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD, bersama-sama dengan kami semua, bersama dengan kita semua untuk berkongsi mengenai pembukaan lesen taksi individu baharu kepada orang awam. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Kembali. Allah ada rezeki, nanti kita akan bercakap lagi mengenai taksi ini. Amin. Dan selepas ini kita akan bersama dengan keistimewaan teh daun serai. Tetapi sebelum itu kita berehat seketika.